Penan adalah etnik yang sangat rapat dengan hutan dan alam sekitar. Mereka ini juga terkenal sebagai seorang pengembara yang terkenal pada satu ketika dahulu. Adakah hari ini mereka seperti itu? Jom kita kenali etnik Penan di Umar Penan, Sungai Koyan, Asap Belaga, Sarawak. Selamat datang di Umar Penan Talun. Terima kasih. Okey, silakan. Terima kasih dan selamat datang kepada semua rakan yang membuat pengabaran di Umar Penan Talun ataupun penambangan pada pagi ini. Ya, saya penghulu Dominik Minggu, penghulu masyarakat Penan di Sungai Koyan Belaga. Ketua masyarakat untuk masyarakat Penan di bawah bidang kuasa saya ada 16 kampung ataupun rumah panjang, termasuk 3 rumah panjang etnik Kenyah dan 14 etnik Penan, kawasan sekitar Sungai Asap dan Batang Belaga. Saya dilantik sebagai ketua kampung pada tahun 1999. Sampai tahun 2000 saya ditawarkan untuk menjawab jawatan ketua masyarakat ataupun penghulu. Sampai hari inilah. Rendah aja. Mungkin penghulu boleh cerita sikit apa yang ada dalam ni. Diorang masak apa ni? Okey, terima kasih. Ya, jadi ini adalah hanya satu menggambarkan cara hidup Penan sebelum kita sampai di Asap ataupun semasa kita di tempat lama. Contoh dia macam inilah Penan buat tempat memasak ataupun ini dipanggil Pak. Pak. Kalau zaman dulu kita tiada pakai gas, kita selalu pakai inilah Kayu lah. api. Kayu api. Dan periuk nasi kita ikat di sini dan kita gantung sini, kita pasang api sini. Bila kita pasang api ini masak nasi, biasa dia memang ada kayu di sini. Ataupun kita simpan salai, babi kah, ikan kah, Beruang ke? beruang. Cara otomatik kita masak api, masak nasi sini untuk menjaga lalat dan makhluk yang perosak lah, air. Kalau dia tidak pecah, dia bila kita tuang dia bukan hanya ikan dan sebagainya di sini, tapi dia ada sup. Dia ada sup. Ada tu. Dia guna macam inilah. Jadi dua-dua ini boleh itulah. Yang ini yang kering, yang ini yang bersup lah. Yang basah, yang basah, berair, ya, betul. berair. Berair. Pakai ini. Kalau kita ada masa dalam 1 hari 2 hari, kita mesti kumpul bahan ya. Kita buat dia lebih banyak lagi keperluan. Dalam 1 bulan kita boleh menghasilkan berapa makanan lah, jenis makanan. Bukan di bawah, bukan di atas. Saya cuba. Tak Jangan pandai. pegang di bawah. Jom. Tiada. Okey. Jom. Lagi mendidih. Kita cuba tengok apa ada di dalam ni. Ya, okey. Inilah cara tradisi masakan etnik Penan. Semuanya menggunakan bahan-bahan dari hutan yang berdekatan. Tak sabar pula nak rasa sup ikan yang direbus dalam buluh ni. Rupa-rupanya bukan sup ikan tu je. Mereka dah siap dengan pelbagai jenis lauk yang telah disiapkan sejak awal pagi tadi. Bertuahnya kami. Sudah, Bang? Tengok. Sepatutnya dia ada air lagi ya. Ya, ada air. Ya. Tadi dia kering tak lama. Nah, itu ada air. Kalau Sekap. tidak lah, lain. Kami cakap ini macam angin, Mak. Kalau orang pernah cakap ini angin. Anyan nama. Ya, angin. Anyan. Ya, angin. Boleh penghulu. Hmm. Ini pun dah sedap. Belum cuba lagi yang lain-lain Cuba ni. lagi ni. Kan? Ini non Saya rasa macam nak makan ni je sekarang.
pengalaman mereka sebagai seorang pemburu ya yang mendapatkan sumber-sumber daripada hutan terbukti hari ini. Memang cukup masak, rasa dia sangat manis ya. Selepas makan, kami dipersembahkan pula dengan tarian sagak oleh gadis-gadis etnik Penan ni. Tarian ini dikatakan menggambarkan aktiviti penanaman padi mereka. Jadi tarian yang mengikut cara-cara lama lah. Tarian ini ada kaitan dengan cara mengeluarkan tepung mulung dari sagu dia, dari dia punya dari dia punya pokok itu. Selalu dia seperti yang saya cakap tadi, bila kita ambil pokok itu, kita bawa pergi di tempat macam inilah. Jadi kita belah dia, buat dia halus pakai ini. Kita keluarkan dia punya mulung tu. Kita keluarkan dia mulung tu sudah banyak. Dia orang perempuan. Ambil itu mulung simpan sini. Ada satu tempat. Dia keluarkan tepung mulung dari dia punya mulung. Dia buat macam ini lah. Macam ini masuk dalam. Dia buat tarik. Tarik kan udah tarik kan? Kita tarik untuk supaya tepung itu keluar. Dia turun, ada satu bahan yang jaga di bawah untuk dia bersih lagi. Dan bawa dia ke sini, bukan dia ringan. Satu pokok itu mau 2-3 tan. Baru dia dapat mengeluarkan tepung yang banyak. Dia bukan macam mulung. Mulung satu garatan tu mungkin sudah banyak hasilnya, tapi kalau jakah kan baru cakap tu mungkin dalam 2-3 pokok paling-paling pun 30 kilo. Ini orang buat pecah. Ini kegunaan untuk menjaring lah. Kalau ini adalah cara hidup yang akhir-akhir inilah yang masyarakat Penan perlu mengubah cara cari makanan dengan cara lama dengan yang baru. Bubur itu pun kurang lebih baru. Kalau dulu lagi kita pakai, kami cakap tosi. Tosi, di mana tempat kita pergi kita akan buat tu, ikan akan masuk. Ini satu perubahan apa yang kita masukkan tadi lah. Seperti Penan dari dulu kita tidak dapat kekalkan budaya lama. Jadi inilah yang kita perhatikanlah untuk mereka menangkap ikan dan sebagainya. Selesai bersia-sia di rumah panjang tadi, saya dibawa oleh penghulu untuk masuk ke hutan berdekatan mencari umbut pantu atau nangah yang dikatakan sedap dan dikatakan sangat sukar untuk diperolehi kini dan tidak dijual di mana-mana kedai. Kita mau clear sana dulu. Dia clearkan dulu. Dia tak kita penghulu atau kita kena Memang kita ini agak itu saran untuk memastikan keselamatan. keselamatan. Itu kalau potong itu dia akan turun. Kalau lawan parang tajam, dia punya parang lah tajam. Buat dulu, baru kita simpan sini. Kita buat punya kulit besar ni kan. Oke, ini lapisan. Ini apa? Satu kali lagi, Kalau saya dulu saya tulis ini, pakai itu duri. Ini yang isi betul dia nanti. Perlahan takut dia patah. Ataupun kita berperang sini. Sebentar. Boy, betul dah mau kapon. Pandai lagi. Sudah dapat berkata kalau makannya sedap. Okey. Dan dia mengenyangkan juga. Ya. Dia kira boleh masak sayur lah ni. Boleh. Apa ni penghulu? Nampak macam ni tombak lah, ni saya tahu dengan bawang tu tadi. Ini sumpit. Kami pernah cakap ini keloput. Ini senjata. Selain dia untuk memburu, ini adalah satu senjata yang bernilai lah. Kalau kita menggunakan adat-adat
bila ada yang kena denda dan sebagainya, atau kita ambil perempuan, ini satu bahan boleh, ini satu sumpit ini boleh kita beri sebagai macam harga perempuan. Antaran ya, betul. Yang ini ya. Oke. Sumpit nih ya, ini racun, jangan pegang. Baik. Ini agak bahaya lah. Ada ini memang betul-betul racun lah. Bukan laku-lakuanan nih. Betul kan? Saya dengar orang cakap ini. Ini betul-betul racun dia. Ambil ini dari pokok, mengolah dia jadi macam ini pun saya pandai buat. Nah, ini yang bapak saya punya lah. Racun tu pakai racun apa? Ini daripada pokok kayu. Ada getah kayu, orang panggil, kami panggil tajam. Bila jadi macam ini kita boleh sumpit lah. Masuk dalam tu tadi. Masih lagi boleh disumpit? Boleh, tapi itu lah, contoh saja. Kita sumpit dinding jangan. Jangan, tidak Tak boleh. boleh. Ini kita simpan saja. Ya macam ini lah. Cuma kami tidak ada yang lakonan punya. Ini betul-betul punya. Ini kalau supit itu anjing mati. Apa mendatang sana saya supit sekarang pun boleh mati. Berapa jauh dia boleh pergi? Ikut kita tiup berapa jauh. Kekuatan. Ya, kekuatan. Tadi yang kita jumpa di sana, ini dia. Yang masa kita ambil mulung tadi, ada punya dahan ini. Oh, inilah yang Kita olah dia jadi inilah pokok. ya pokok dangah tadi. Pokok nangah tadi. Ya, dia punya dahan tuh. Yang ini pokok rubiah tadi, jakah tadi. Ini dia punya. Oh. Ini untuk nangah, ini untuk jakah. Yang ini untuk tajam. Tajam tuh. Terima kasih sebab ya saya ambil peluang ini untuk memberi satu amanat dan pesanan kepada generasi muda masyarakat Penan. Bahwa masyarakat Penan ini adalah masyarakat yang hidup dengan cara hidup yang jauh lebih daripada hari ini. Contohnya dulu kita berpindah daripada pemburuan, kita berpindah daripada hidup makan, kita ambil dan makan hari itu berubah kepada hari ini. Saya harap masyarakat Penan ini harus menerima perubahan. Menerima perubahan untuk belajar dan bekerja. Bekerja bukan hanya ambil duit, kita mesti bekerja untuk belajar. Masyarakat Penan harus terima perubahan. Duit hari ini kita harus jimatkan untuk kita ke berapa bulan yang akan datang. Bukan hanya itu, kita harap usaha masyarakat Penan itu harus berubah ikut cara masyarakat lain. Kita tidak perlu lari daripada perubahan. Jadi inilah harapan saya. Saya harap orang Penan ini jangan menggunakan nama Penan itu untuk kita lemah. Jangan menggunakan nama Penan itu untuk kita mengalah. Gunalah nama Penan itu untuk memberi kita lebih lagi cabaran, lebih lagi keinginan, bekerja sama dengan siapa saja. Batu letacan kepada masyarakat Penan untuk terus bersama dengan masyarakat lain di masa hari ini dan sepanjang masa lain kali. Terima kasih kepada tim Teknik Peribumi. Terima kasih Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga lain kali datang lagi. Kita lagi banyak yang perlu kita ambil gambaran yang kita cerita. Sangat penting kita betul. Harap apa yang kamu dapat. Terima kasih lagi ya. Bye. Mengekalkan adat budaya, warisan dan hidup pada hari ini merupakan cabaran yang besar bagi kaum Penan. Tetapi Ketua Penghulu dan anaknya telah membuktikan kaum Penan boleh berjaya jika mereka menggunakan kelebihan yang ada pada mereka sebelum ini dan mengadaptasikan pada dunia masa kini. Jom kita ke etnik yang seterusnya.
Tunjuk kat. Boy, tunjuk kat sini.